Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar anda semua? Sihat? Alhamdulillah. Saya Ustaz Anwar Fakhri bin Ibrahim. Saya merupakan pendakwah muda di Pertubuhan Al-Khadim. Pada hari ini insya-Allah kita akan berkongsikan sedikit tentang apa yang boleh kita amati, apa yang boleh kita dapati, ataupun apakah ibrah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Mulk. Kami di pihak Pertubuhan Al-Khadim, kita akan menganjurkan satu cabaran ataupun satu challenge, iaitu menghafal surah Al-Mulk sepanjang bulan Ramadan. Satu hari, satu ayat di bawah bimbingan Ustaz Zaki Rosman, insya-Allah. Maka pada hari ini, marilah bersama-sama kita merenung apakah yang dapat kita ambil ibrah daripada surah Al-Mulk. Yang mana surah Al-Mulk ini surah yang ke-67 di dalam kedudukan Al-Quran, dan surah ini juga merupakan surah Makkiyah. Yang mana kita tahu ciri-ciri surah Makkiyah ataupun surah yang diturunkan di Mekah adalah surah yang memberi amaran kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dan juga surah yang di mana kandungannya itu untuk memantapkan akidah orang Islam. Dan surah ini juga terdapat 30 ayat di dalamnya. Dan nama lain bagi surah Al-Mulk disebut seperti surah Al-Mani'ah, yang mana surah yang menghalang kita daripada azab kubur, dan juga disebut oleh sebagai ulama juga sebagai surah Tabarak, kerana dimulakan ayat Al-Mulk itu dengan Tabarakalladzi. Maka surah ini terdapat 4 cerita. Maka pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda satu cerita ataupun satu tajuk, yang mana kerajaan Allah meliputi kerajaan dunia dan akhirat. Pada ayat 1, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kerajaan yang ada, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kerajaan yang sangat agung. Tidak sama seperti kerajaan yang ada pada dunia, yang pastinya terdapat banyak kelemahan. Ayat kedua pula, yang menjadikan hidup dan mati supaya dia menguji kamu. Siapa antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Di sini kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan itu sebagai ujian buat orang-orang yang beriman. Jikalau orang-orang yang beriman itu mereka mampu untuk memanfaatkan hidup mereka, mereka mampu memanfaatkan hidup mereka dengan melakukan amalan soleh, maka mereka adalah orang-orang yang berjaya. Adapun orang-orang beriman yang tidak mampu memanfaatkan kehidupannya, tidak melakukan amalan soleh, tidak melakukan amal kebajikan, maka mereka itu adalah orang yang rugi kerana mempersiakan peluang hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ayat ketiga, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sesekali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Maka ayat ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh agar hamba-hambanya itu melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu dengan seimbang. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan laut, Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan darat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan matahari, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menciptakan bulan. Maka di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu itu seimbang. Bagaimana ciptaan langit, kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit tanpa apa-apa kebergantungan, tetapi awan dan langit itu tidak jatuh menimpa ke atas kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta gunung dan ganang, mereka tetap berada di situ dengan kekal tanpa teralih ke arah ke kiri, teralih ke arah ke kanan. Begitulah Maha Suci Allah yang maha sempurna dalam menciptakan penciptaannya. Ayat keempat pula, kemudian pandanglah lagi sekali, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu, dan tidak akan menemukan sesuatu yang cacat penglihatanmu itu dalam keadaan yang payah. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk melihat lagi sekali, adakah terdapat sebarang kecacatan yang terdapat pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita melihat lagi sekali, apabila kita melihat berulang-ulang kali, maka kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna dalam mencipta ciptaannya.
Seterusnya, ayat yang terakhir pada hari ini, iaitu ayat yang kelima. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dekat dengan bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar syaitan, dan kami menyediakan bagi mereka seksa api neraka yang menyala-nyala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang sebagai perhiasan di langit, supaya apabila orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala yang ada di muka bumi ini, maka balasan bagi mereka adalah azab yang amat pedih. InsyaAllah, saya rasa pada hari ini cukup setakat itu sahaja. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.